Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni saya diberikan satu video berkaitan tentang doa amalan harian Nabi SAW. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Jadi pada pagi ini kita seterusnya kita akan baca doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan doa Nabi saya, moga-moga mendapat keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Lepas tu kita letak tangan di atas ni, moga kita diberi kekuatan akal dan moga tidak nyanyuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa. 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 Moga kita niat ya Allah, moga kekuatan akal ya. Moga-moga aku ni akhir tidak akan jadi nyanyuk. Lepas tu kita letak tangan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat dengan hidung. La yusaddauna anha wa la yunzifun. 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 Tolak ke bawah. Moga ya Allah jangan aku ni sakit kepala yang kekuatan dan juga memabukkan. Jadi moga-moga hilanglah tersedung dan sebagainya. Dan seterusnya letak tangan di sini, lapangkan dada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Tolak ke bawah. Moga ya Allah lapang dadaku, semoga dengan ni tiada disempitkan dengan setan ataupun hawa nafsu aku. Dan tangan dua letak di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batashtum jabbarin. Wa idza batashtum jabbarin. Wa idza batashtum jabbarin. Wa idza batashtum jabbarin. Tepuk 3 kali. Ya, semoga kekuatan dari segi tulang belakang kita. Dan yang seterusnya baca 3 kali, moga kita dihindari dengan kanser, terutama orang perempuan, payudara dan kanser apa nama lain, dan juga kekuatan pada kita semua, jauhkan dari penyakit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazim, subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Disebutnya bacaan 3 kali lepas salat subuh, maka Allah Ta'ala jauh daripada perkara yang tidak diingini dan kanser, dan juga dengan beri kekuatan pada badan. Sekadar itu saja, ampun dan maaf daripada saya. Moga kita manfaatkan pagi ini dengan subuh ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah menonton video daripada ustaz kita ni. Untuk disclaimer sahabat-sahabat, semakan yang saya buat ini bukanlah bertujuan untuk menjatuhkan mana-mana pihak, apatah lagi ustaz yang menyampaikan perkara ini. Saya pasti beliau berniat baik untuk berkongsi dengan ahli jemaah yang hadir. Cuma apabila beliau sebutkan bahawa ini adalah amalan Nabi dan ada sahabat kita yang meminta saya untuk memberikan ulasan, maka saya rasa bertanggungjawab untuk
untuk membuat semakan terhadap hal ini. Kalau ustaz ini sebut bahawa ini adalah ayat-ayat yang baik untuk diamalkan menurut saya, itu tidak menjadi apa-apa masalah. Apatah lagi kebanyakan bacaan yang beliau sebut ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Allah Ta'ala berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami turunkan ayat-ayat Al-Quran yang ia menjadi penyembuh dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Surah Al-Isra ayat 82. Maka ayat ini menjadi dalil bahawa ayat Al-Quran keseluruhannya boleh digunakan sebagai ruqyah asy-syar'iyyah, jampi-jampi yang bertepatan dengan etika agama. Walaupun ulama masih berbeza pendapat apakah yang dimaksudkan dengan penyembuh itu, yang dimaksudkan dengan syifa dalam ayat berkenaan. Adakah ia bermaksud penyembuh dalam penyakit zahir atau batin, atau penyakit batin sahaja? Perangsang untuk terus bersemangat dan tidak putus asa apabila mendapat penyakit, ataupun memberikan kesembuhan setelah menerima penyakit akidah dengan ubat risalah yang ada dalam Al-Quran. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, ikhtalafa al-ulama'u fi kaunihi shifa'an ala qawlain, annahu shifa'un lil qulubi bi zawalil jahli anha wa izalati raib wa likashfi ghita'il qalbi min maradil jahli li fahmil mu'jizati wal umuri dallati ala Allah Ta'ala. Athani shifa'un min al-amrad al-zahirah birruqa wat-ta'awudh wa nahwihi. Ulama berbeza pendapat pada keadaan penyembuh asy-syifa kepada dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan Al-Quran adalah penyembuh kepada jantung hati dengan dihilangkan kejahilan daripadanya serta rasa ragu-ragu. Sehinggalah Al-Quran itu membuka jantung hati yang tertutup daripada penyakit kejahilan untuk memahami mukjizat dan perkara yang menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Pandangan yang kedua pula menyatakan ia adalah penyembuh kepada penyakit-penyakit zahir dengan cara ruqyah, meminta perlindungan dan seumpama dengannya. Anda boleh rujuk di dalam tafsir Al-Qurtubi jilid yang ke-10 muka surat 316. Puan begitu, isu yang lebih berat daripada itu adalah tindakan ustaz ini hafizahullah apabila beliau menyandarkan doa dan amal ini kepada Nabi SAW. Maka itu perlu diperhalusi dengan sebaiknya, kerana ancaman berbohong atas nama Nabi adalah ancaman yang berat, dosanya besar. Kita tak boleh main cukup sekadar label-label kepada Nabi SAW sesuka hati. Nabi SAW sebut, inna kadhiban alayya laisa kakadhibin ala ahadin man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bohong atas nama aku tak sama macam bohong atas nama orang lain. Sesiapa yang bohong atas nama aku dengan sengaja, maka siap siagalah tempat duduknya daripada api neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi, bagi menjauhkan kita daripada sikap berbohong atas nama Nabi, sama ada kita sengaja berbohong atau kita sengaja menyebarkan hadis itu tanpa membuat semakan terlebih dahulu, maka mari kita bincangkan isi perkongsian ustaz ini sekarang. Pertama, ustaz memulakan dengan bacaan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadis ini adalah hadis yang dhaif dengan lafaz ini, kerana di dalam sanadnya disebutkan daripada Musa bin Abi Syu'bah, daripada pembantu lelaki Maula Ummu Salamah. Dia bercerita bahawa dia pernah mendengar Ummu Salamah berkata apabila Rasulullah SAW selesai mengerjakan solat subuh, setelah salam baginda akan mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dalam sanad hadis ini ada kesamaran terhadap siapakah pembantu lelaki Ummu Salamah. Maula Ummu Salamah, siapa nama dia? Sedangkan pembantu beliau tu ramai. Jadi hadis ini menjadi hadis yang dhaif kerana sifat mubham. Hadis mubham ini, untuk pengetahuan anda, hadis mubham adalah hadis dhaif yang bermasalah pada sanad atau matan kerana berlaku kecacatan yang menyebabkan terputusnya sanad. Terdapat perawi yang tidak dikenali dalam sanad berkenaan. Mubham hanya dimaafkan apabila berlaku kepada sahabat Nabi, walaupun tidak dikenali siapakah sahabat Nabi yang mubham itu. Tetapi pendirian ahli sunnah menyatakan bahawa semua sahabat Nabi adalah adil dan boleh diterima periwayatan daripada mereka sekalipun jika ada masalah mubham pada sanad dan juga matan. Pun begitu, masih mengikut disiplin ilmu hadis. Tetapi hadis yang kita baca ni, dia termasuk hadis yang banyak perbincangan. Ada juga penguat dekat sana, ada penguat dekat sini, sehingga ada ulama, ramai ulama menolak berhujah dengan hadis ini. Dr. Muhyiddin Mistu tak berpendirian menyatakan bahawa hadis ini adalah hadis dhaif. Demikian juga Syekh Al-Arnaud menyatakan hal seperti itu. Cuma Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud mengatakan hadis ini adalah hadis hasan di dalam tahqiq kepada kitab Al-Azkar. Jadi kalau kita ambil pendapat yang paling ringan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud yang mengatakan hadis ini adalah hadis hasan,
maka tak ada masalah untuk mengamalkan bacaan doa ini selepas pada waktu subuh seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Demikian juga maknanya baik sehingga membolehkan kita membacanya pada bila-bila masa apabila mahu berdoa. Boleh juga baca ketika sujud jika anda mahu tak erti bahasa Arab. Jadi nak baca doa yang cukup bagus, baca doa ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Maksud dia, ya Allah, aku ni minta daripadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Itu yang pertama. Bacaan yang kedua adalah sanuqri'uka fala tansa. Surah Al-A'la ayat 6. Saya betul-betul tak tahu ustaz ni ambil mana bahawa ini adalah amalan Nabi. Bahkan dia siap sebut lagi baca 7 kali. Kerana sekadar semakkan saya tak menemui Nabi SAW mengamalkannya. Yang ada adalah penjelasan para ulama terhadap ayat 6 surah Al-A'la ini. Mengapakah Allah Ta'ala sebut sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kami akan membacakan Al-Quran kepada engkau sehingga engkau tidak akan lupa melainkan apa-apa ayat yang Allah mahukan. Kerana Allah mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Ayat ini disebutkan kerana Allah Ta'ala telah menetapkan hafalan Al-Quran itu di dalam diri Nabi SAW. Baginda tak akan lupa. Sekiranya Nabi lupa ayat itu, bermaksud ayat itu telah dinasahkan, dibatalkan. Itu maksud daripada ayat sanuqri'uka fala tansa. Tetapi bukan bermaksud semua ayat yang Nabi lupa itu dinasahkan, dibatalkan. Tetapi ada juga keadaan Nabi SAW memang lupa. Seperti mana kita lupa. Bahkan Nabi SAW pernah sebut dalam hadis riwayat Bukhari, innama ana basyarum mislukum ansa kama tansawna. Aku ni adalah manusia macam kamu juga. Aku juga lupa seperti mana kamu lupa. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Setahu saya itu sahaja yang disebutkan. Tak ada pula disebut amalan Nabi untuk membaca ayat ini sebanyak 7 kali untuk menguatkan hafalan, tak lupa, tak nyanyuk. Bahkan kalau mengikut sebab nuzul ayat ini, ia bertentangan dengan isu menguatkan hafalan pun. Ia adalah isu mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Bukan dia bagi mukjizat itu kepada kita ataupun kelebihan itu kepada kita. Pun begitu, ada amalan Nabi yang Nabi ajar untuk menguatkan ingatan ataupun kita kata tak nyanyuk. Ada doa-doa yang Nabi SAW ajar selain yang tak disebut. Antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawulu afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau berikan, dari lepasnya kesihatan yang telah engkau anugerahkan, dari seksamu yang datang secara tiba-tiba dan dari segala kemurkaanmu ya Allah. Hadis ni sahih riwayat Imam Muslim. Ataupun nak baca yang lain pun boleh. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut dan aku berlindung kepadamu dari dikembalikan kepada serendah-rendah usia. Maksudnya nyanyuklah. Dan aku berlindung kepadamu dari kekacauan dunia dan aku berlindung kepadamu dari seksa kubur. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dan ini Nabi SAW baca selepas selesai daripada salat. Sahabat-sahabat, saya ada baca satu laman web daripada Mufti Negeri Sembilan bertarikh 20 April 2019 dengan tajuk memulihkan penyakit nyanyuk dan lupa. Lalu dia ajarkan membaca ayat 6 surah Al-A'la ini dengan 7 kali bacaan dan tangan di atas kepala. Sama macam ustaz ni ajar. Pun begitu, tidak juga dinyatakan bahawa Nabi SAW yang melakukan amalan ini. Dia tak sebut pun. Jadi, kalau nak pergi kata bahawa ini adalah amalan Nabi, perlukan kepada pendetilan. Wallahu'alam. Yang ketiga, letakkan tangan dekat hidung. Kemudian baca 7 kali. Surah Al-Waqi'ah ayat 19. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Yang bermaksud, mereka tidak pening kerananya dan tidak hilang akal. Sahabat-sahabat, ayat ini dia cerita tentang kisah ahli syurga yang minum air arak di dalam syurga. Air arak dalam syurga itu berbeza dengan arak dekat dunia kerana ia tak akan menjadikan kita pening, tak akan menjadikan kita mabuk. Yang kebiasaannya pening dan mabuk ni bukanlah perkara yang disukai kerana ia membawa kepada keburukan-keburukan yang lain. Hilang akal menyebabkan keburukan-keburukan yang lain. Tapi apabila disandarkan kepada Nabi, kata ini adalah amalan, doa amalan Nabi SAW, saya pelik dan saya sukar untuk mempercayainya kerana saya tak jumpa mana-mana hadis yang mengatakan bahawa Nabi SAW mengamalkannya. Bahkan diberikan fadilat, ia dapat menyembuhkan penyakit hidung seperti resdung. Saya tak jumpa sandarannya kepada Nabi. Jika anda menjumpainya, tolong maklumkan saya. Saya benar-benar tidak tahu dan tidak menjumpainya setelah saya buat semakan, saya dah rujuk sana, rujuk sini, buka kitab sana, buka kitab sini, tapi tak jumpa. Yang keempat, letakkan tangan dekat dada, kemudian baca ayat 1 surah Asy-Syarh
Alam nashrah laka sadrak. Ayat ini adalah ayat yang istimewa kepada Nabi dan juga kepada kita, iaitu ia menyatakan bukankah kami, iaitu Allah, telah lapangkan dada kamu. Maksudnya sebelum ini Nabi Muhammad tidak ada iman dan Islam, kemudian diberikan iman dan Islam sehingga dada yang sempit menjadi lapang. Demikian jugalah kita. Dada kita sempit dengan kemaksiatan, lalu Allah Ta'ala lapangkan dada kita dengan kebenaran dan amal soleh. Pun begitu, saya tak jumpa mana-mana hadis yang Nabi SAW mengamalkan ayat ini dengan tujuan dilapangkan dadanya. Jadi kalau nak kata Nabi SAW amalkan benda ni, perlu datangkan bukti bang. Yang kelima, letakkan tangan dekat belakang dan baca ayat 130 surah Asy-Syu'ara. Wa idza batashtum jabbarin. Apabila kamu pukul, maka pukullah dengan bengis. Di dalam Lubabut Tafsir disebutkan maksud batashtum ialah memukul menggunakan pedang atau cemerti, bukan pukul-pukul macam ni. Dia kena pakai pedang ataupun pakai cemerti. Dan boleh difahami dengan maksud pancung ataupun libas atau seumpama dengannya. Ayat ni dia bukan ayat hari-hari biasa. Dia adalah ayat perang. Dengan maksud sekiranya di luar perang, memang kita tak boleh pancung orang dengan bengih atau libah dengan cemerti, dengan padu. Bukan, tak boleh. Sebab ia termasuk dalam keadaan yang nampak zalim, tetapi tidak di medan perang. Di medan perang, kita perlu bersikap bengis. Perlu tiada kebelas kasihan dan tegas. Ia cuma di medan perang. Dan demikianlah sikap prajurit-prajurit kita. Pun begitu, saya tak jumpa bahawa ini menjadi amalan Nabi SAW. Tidak ada hadis Nabi SAW sebut dia boleh bagi tulang elok dan sebagainya. Tak ada sebut berkaitan tentang tu. Tok tangan, kemudian urut-urut, baca 3 kali ayat tu. Lepas tu tepuk pula 3 kali. Lepas habis baca tu, kena tepuk pula 3 kali. Ritual ni, saya tak jumpa Nabi SAW melakukannya. Ini sangat kontra dengan apa yang Ustaz tadi sebut. Doa amalan Nabi. Yang keenam, yang terakhir, doa elak kanser. Yang ni memang paling padu. Baca 3 kali lepas subuh, Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi. Setahu saya dan anda semua juga, saya yakin, ini adalah bacaan ketika rukuk, bukan bacaan pencegah penyakit kanser. Hati-hati sahabat-sahabat daripada mengkhususkan ubat untuk penyakit tertentu. Kesian orang yang sakit tu, dahlah mereka dah sakit, ditambah pula dengan harapan-harapan palsu. Ia pasti akan memburukkan lagi keadaan. Jadi sahabat-sahabat, kesimpulan yang saya boleh buat adalah keenam-enam doa amalan Nabi ini hanya satu saja yang sabit. Manakala 5 lagi itu tidak sabit daripada Nabi SAW. Saya ada satu buku yang menjadi amalan dan tunjuk ajar Nabi SAW dalam bab zikir dan doa. Yang ni tak dipertikaikan. Ini buku dia. 267 doa dan zikir harian. Hisnul Muslim. Yang ni kita tak pertikai. Memang telah dibuat semakan doa-doa, zikir-zikir yang Nabi SAW ajar. Berpadalah dengan buku ini kerana hadis-hadisnya telah disaring dan telah dibuat semakan dan dikenal pasti kesahihannya. Dapatkan buku ini dekat link Shopee ataupun Lazada. Saya letakkan dekat bahagian description. Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.